sembahyang. Sembahyang ni tidak digalakkan kita sebut sembahyang. Kerana orang Hindu pun sembahyang, Buddha pun sembahyang, Kristian pun sembahyang. Lebih baik sebut apa? Solat. Bila sebut solat tu bukan salat solat. Sod, lam, alif, ta, marbutah. Solat. Solatun. Bila solat tu itu artinya orang Islam aja. Kalau sembahyang, orang kafir pun sembahyang, orang Islam pun sembahyang. Tapi dalam kitab ni sembahyang. Tak apalah, kita ambil, kita pinjam kitab ni. Kita pinjam bahasa itu dalam kitab ni. Sembahyang artinya iaitu beberapa perkataan. Ya, dalam sembahyang ada berkata tak? Ada bercakap tak? Percakapan, perkataan. Tapi bukan semua apa nak cakap boleh cakap. Ada perkataan yang disuruh, ada yang wajib, ada yang sunat. Ya. Dan beberapa perbuatan. Ada kalanya bongkok, ada kalanya berdiri, ada kalanya duduk. Itu perbuatan ya. Yang dimulai dengan takbir. Allahu Akbar, itu mulanya. Bila masuk aja Allahu Akbar, maknanya sembahyang lawan tu. Dan disudahi dengan memberi salam. Akhirnya Assalamualaikum. Itu artinya sembahyang tu. Bermula dengan perkataan, beberapa perkataan yang tertentu. Ya, daripada mula takbiratul ihram, Allahu Akbar. Kemudian beberapa perkataan lepas itu ya, Fatihah lah, ayat lah, ya, selawat lah, doa lah, takbir lah, tahmid lah, macam-macam perkataan. Ya, bila rukuk subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Bila sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Itu perkataan. Bila tahiyat baca at-tahiyatul mubarakatuh salawatu thayyibatu lillah. Itu perkataan ya. Beberapa perkataan. Dan juga perbuatan. Perbuatan tu ada rukuk, ada i'tidal, ada sujud, ada duduk antara dua sujud, ada duduk tahiyat akhir dan sebagainya. Dimulai dengan takbiratul ihram, Allahu Akbar, dan disudahi dengan salam. Dah salam tu tak ada lagi sembahyang namanya. Dah lepas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sembahyang kita. Ya. Bukan apa saja perbuatan itu tak masuk dalam kategori sembahyang. Itu arti sembahyang. Ya, dan sembahyang fardu itu, dan sembahyang fardu 5 waktu sehari semalam ya. Dan sembahyang fardu 5 tu. Mulai daripada zuhur lagi, asar lepas tu, maghrib lepas tu, isyak lepas tu, subuh. Dia selalu mulai daripada zuhur. Zuhur, asar, maghrib, isyak, subuh. Pasal apa kita selalu bilang zuhur dulu? Pasal Nabi ketika Isra' dan Mi'raj turun saja dari langit, dia tak sembahyang subuh dulu. Walaupun dia balik sebelum subuh, tapi dia tak sembahyang subuh lagi. Pasal apa? Pasal belum diajar oleh Jibril macam mana nak sembahyang subuh. Jadi tak ada dia sembahyang. Dia tak tahu. Masa itu. Bila zuhur baru Jibril datang. Ngajar. Ini apa sembahyang zuhur. Dia ajar. Sebab dia bermula dari zuhur. Lepas tu balik Jibril. Itu datang balik asar. Lepas tu balik. Itu datang balik maghrib. Lepas tu balik. Lepas tu datang balik isyak. Lepas tu balik. Datang balik subuh. Itu dia bermula daripada zuhur. Zuhur, asar, maghrib, isyak, subuh. Itu bermula dari zuhur ya. Jadi 5 kali sehari. Fardu. Apa arti fardu? Apa arti fardu? Allah, dah 2 kali dah. Apa arti fardu? Wajib. Apa arti wajib? Wajib apa artinya? Dah 2 kali dah. Artinya apa? Dibuat dapat pahala. Lagi? Ditinggalkan berdosa. Kedudukannya mesti buat. Dengar sekali lagi. Sekarang nak tanya balik. Sampai tak tahu siap itu ketampi. Apa itu wajib? Dibuat dapat pahala. Ditinggalkan berdosa. Kedudukannya mesti buat. Ini nak tanya. Siapa tak tahu siap. Apa kata wajib? Tak dengar pun.
Apa kata wajib? Dibuat dapat pahala, ditinggalkan berdosa. Kedudukannya mesti buat. Sekali lagi, kalau tak tahu juga dia benar-benar lah pun. Apa erti wajib? Dibuat dapat pahala, ditinggalkan berdosa. Kedudukannya mesti buat. Semayang mesti buat, jangan harus tinggal. Tahu? Semayang 5 waktu jangan harus tinggal. 1 waktu jangan tinggal. Tinggal 1 waktu nanti masuk neraka 60 tahun. Siapa nak nuhur? Selalu. Siapa lalu nuhur? Angkat jangan. 1 waktu tinggal. Subuh tadi tak semayang. Esok masuk neraka 60 tahun. 60 tahun dunia ke akhirat. Akhirat. Kalau 60 tahun akhirat, berapa tahun dunia? 1 hari di akhirat 1000 tahun dunia. 1 hari di akhirat 1000 tahun dunia. Kalau 60 tahun? Kalau 60 tahun akhirat, berapa? 1000 kali 60 kali 365. Berapa? 1000 kali 60 kali 365 tahun. Jawabnya 21.900.000 tahun. 1 waktu tinggal tu. Kalau sehari kali 5. Kalau sebulan kali 30. Kalau setahun kali 365 lagi. Itu dia kalau semayang ya. Sebab itu jangan harus sekali-kali tinggal semayang, walaupun 1 waktu. Yang ramai meninggalkan sembahyang ni orang lelaki ke orang perempuan? Dah tak berani dah menjawab. Yang ramai meninggalkan sembahyang lelaki ke perempuan? Jawabnya perempuan. Tambah perempuan Melayu. Dia bila beranak, dia dalam pantang mesti berapa hari? 44 hari pantang katanya. Jadi 44 hari lah tak semayang. Kadang-kadang dia dah kering sebulan, dah kering dah. 30 hari dah kering. Tak semayang juga. Nak nunggu pantang juga. Nanti lepas pantang baru semayang. Kalau dah 30 hari kering, apa buat? Patutnya apa buat? Ini nanya orang perempuan belakang ni. Ada 6 orang ni. Apa buat? Kalau dah kering, mandi terus semayang. Jangan harus tunggu. Jangan lama-lama lagi. Maknanya kalau dia tak mandi, dia tak semayang macam 14 hari dia tinggal semayang. Nak nunggu 44 hari juga. 14 hari dia tak semayang. Kalau 14 hari 60 tahun, berapa lama masuk neraka? 1 waktu 60 tahun masuk neraka. 14 hari berapa tahun? Kira lah 14 kali 60 itulah dia. Jadi itu kalau seorang anak. Kalau anak ada 18, kalau ada 28 anak, bayangkan ya. Ada tak buat apa itu? Nak tanya dia ni. Dia tak ada beranak, tak tahu. Ada tak dulu-dulu buat apa itu? One more time. Ada ke tak ada? Ada kalau ada? Apa buat? Apa buat? Qada balik. Tengok ada berapa orang anak. Masa anak yang pertama berapa hari tinggal. Anak yang kedua berapa hari tinggal. Anak yang ketiga berapa hari tinggal. Qada balik. Sebelum padam. Kalau dah padam tak ada qada lagi dah. Jadi ada harapan lagi tak? Ada peluang lagi tak nak memperbaiki diri? Ada. Sebelum padam ya. Lantak. Saya ngajar nak bunyi tu lantak lah. Baik. Itu dia beberapa perkataan dan perbuatan mulai dari takbir dan disudahi dengan memberi salam. Dan sembahyang fardu 5 sehari semalam. 5 waktu sehari semalam itu wajib. Yaitu zuhur. Okey. Permulaan waktunya, zuhur tu permulaan waktunya gelincir matahari. Matahari itu dah tegak, dia gelincir ke sana. Gelincir ke badan masuklah waktu zuhur. Kemudian kesudahannya jadi bayang-bayang. Sesuatu itu seumpama lain daripada bayang-bayang rembang. Bayang-bayang tu sama panjang dengan
benda yang dibayangi. Kalau pokok tu bayang tu sama dengan pokok. Itu habis waktu zuhur tu. Ya. Tak termasuk waktu rembang matahari. Rembang matahari tu dah tegak matahari tak masuknya tu ya. Jadi maknanya panjang sikit bayang-bayang tu daripada benda yang dibayangi. Kalau pokok tu bayang-bayang tu lebih panjang sikit daripada pokok tu. Maknanya dah habis waktu zuhur. Masuk waktu apa dah? Sudah lepas zuhur waktu apa masuk? Waktu asar. Itu dah. Bila dah bayang-bayang tu lebih panjang daripada yang dibayangi, maka masuklah waktu asar. Wajib sembahyang asar pula lepas itu. Ya. Dan kesudahannya jadi bayang-bayang suatu itu seumpama benda yang dibayangi itu. Lain daripada bayang-bayang rembang. Rembang tu waktu tengah hari itu ya. Lain daripada itu. Dan ia permulaan bagi waktu asar. Bila sama je tu katanya dah mulai waktu asar tu. Boleh sembahyang asar. Dan berkekalan waktu asar hingga lenyap matahari. Dah tak ada matahari, maknanya asar dah habis. Masuk waktu apa? Lepas asar apa? Maghrib. Masuklah waktu maghrib. Dan maghrib permulaan waktunya jatuh matahari. Kalau kita duduk tepi laut nampak dia jatuh matahari. Atau naik atas gunung nampak. Dari gunung nampak. Di kampung kami tu ada satu gunung namanya Gunung Tunggal. Tanya Pian tak percaya. Ada pernah naik Gunung Tunggal? Ada ke? Ada. Nampak. Saya ada pernah naik waktu maghrib tau. Nampak matahari tu jatuh. Nampak benar matahari tu. Dia macam jatuh dalam keranjang. Mana jatuh itu nampak. Waktu matahari jatuh. Termasuk maghrib tu dah tak ada apa lagi. Cahayanya nampak juga tapi matahari itu dah jatuh. Hingga lenyap matahari. Dan maghrib permulaan waktunya jatuh matahari. Dan berkekalan ia hingga hilang syafaq. Syafaq tu tengok cahaya matahari tu langsung tak ada. Itu syafaq Iaitu benderang itu dah tak ada. Syafaq yang merah. Dan adalah ia permulaan waktu isyak. Dah tak ada, dah lenyap nampak tu maknanya dah masuk isyak dah tu. Dan kekalan isyak itu dan berkekalan ia hingga naik fajar sadiq. Fajar sadiq. Fajar tu artinya terbit matahari. Nampak cahaya tu. Matahari tak nampak, cahaya hanya nampak. Itu namanya fajar. Fajar sadiq. Fajar sadiq tu artinya fajar yang apa? Yang sebenar-benar fajar. Dia ada dua tu. Satu fajar sadiq, lagi satu fajar kazib. Fajar kazib tu tipu. Sebelum betul-betul masuk waktu subuh tu keluar fajar. Fajar tu namanya fajar tipu, fajar kazib namanya. Dia melentang aja. Itu fajar apa namanya? Fajar kazib namanya. Sadiq tu dia menegak dan ia permulaan waktu subuh. Hari ini kita tak tahu lah tak ngapa kerana kita pakai jam. Boleh lah tu pakai jam pun boleh Waktu subuh sekarang dah masuk berapa dek? Waktu berapa? Pukul berapa? Ya Allah, pukul berapa masuk waktu subuh? Dia tak main subuh ke tadi? 6 berapa? 6.14. 6.12 kan 14. Gitu lah lebih kurang. Katanya dah masuk waktu subuh tu. Dia makin lama makin ini tengah-tengah lambat ni. So dia cepat sampai 5.30 pun ada itu fajar sadiq. Sadiq itu benar-benar fajar. Dia kata fajar sadiq. Kita harus sebut fajar sidiq. Betul? Sadiq kan sidiq. Dua-dua tak apa. Sidiq pun boleh, sadiq pun tak apa. Tapi sebab betul-betul sidiq. Jangan sadiq. Siddiq fajar siddiq artinya fajar yang sebenar-benar fajar. Sadiq itu yang benar. Itu sadiq yang benar. Fajar yang benar. Dan ia permulaan waktu subuh. Dan berkekalan ia hingga naik matahari. Subuh tu kekal sampai naik matahari. Matahari naik pukul berapa? Tengok tu. Pukul berapa naik matahari tu? Ada tak perkataan syuruk tu? Shim, ra, waw, qaf. Ada tak? Pukul berapa? 7? 6? 7.30. Itu dah 7.30. Boleh sembahyang lagi sebelum 7.30 tu.
Belum 7.30 tu. Tapi kalau dah 7.35, tak boleh dah, matahari dah naik. Ya. Itu dia, itu subuh ya. Sekarang ni lah 7.30 tu, jangan akan datang belum tahu lagi, dia berubah ya. Kerana hadis ya, kerana hadis Abu Daud dan lainnya. Ya. Apa dah? Ammani Jibrilu indal baiti marrataini fa shalla biya zuhra khina zalat syamsu wa kana al-fai'u qad apa tu? Qaddas syiraki wal asra حين كان ظله مثله والمغرب حين أفطر الصائم والعشاء حين غاب الشفق والفجر حين حرم الطعام والشراب على الصائم فلما كان الندى صلي بالظهر حين كان ظله مثله والعصر حين كان ظله مثليه والمغرب حين أقطر الصائم والعشاء إلى ثلث الليل والفجر فأسقر وقال هذا وقت الأنبياء من قبلك والوقت ما بين هذين الوقتين. Artinya jadi imam bagiku oleh Jibril. Ini Nabi ngapa ni lepas Isra Mi'raj ya. Jibril datang, dia jadi imam, Nabi jadi makmum. Dia masuk dua aja. Pada sisi Baitullah ya, 2 kali. Dua kali. Maka semayang ia dengan aku akan zuhur pada ketika gelincir matahari. Dekat nak zuhur, Jibril pun datang. Dia tarik Nabi Muhammad, bawa dekat dengan Kaabah. Maka semayang mereka berdua. Ini dah masuk zuhur, dia kata-kata di Jibril ngabur kepada Nabi Muhammad. Maka mereka berdua semayang. Maka semayang ia dengan aku akan zuhur pada ketika gelincir matahari. Ya. Dan adalah bayang-bayang sekadar tali sepatu. Bayang-bayang tu dekat macam tali kasut aja ya. Besarnya. Dan akan asar pada ketika adalah bayang-bayang suatu seumpamanya. Bila sama panjang bayang dengan benda yang dibayangi itu dah masuk asar. Maka Jibril pun datang, semayang mereka. Semayang asar. Sekadar tali sepatu katanya. Dan akan asar pada ketika itu adalah bayang-bayang suatu seumpamanya. Dan akan maghrib ketika masuk waktu berbuka orang puasa. Bila buka orang puasa, ketika maghrib dah masuk lah tu. Dan akan isyak pada ketika lenyap benderang, dah tak ada terang lagi. Dan subuh pada ketika haram makan. Subuh, orang puasa boleh ke makan waktu subuh? Orang dah azam boleh makan tak? Tak boleh ya. Tapi jangan diikut orang di Mekah tu tau. Di Mekah tu, bila orang tengah bang masa itulah dia minum tau. Bila dengar aja orang bang, dia berubuk-ubuk ambil air zam-zam, minum. Itu bukan orang mazhab kita. Dia macam entah apa mazhab, saya pun tak tahu. Ya. Masa itulah minum kong tengah azan tu, Allahu Akbar, kong. Pada kita boleh tak boleh? Tak boleh. Jangan pula ikut dia tengok dia minum, aku minum. Dia mau Arab, dia lebih tahu daripada aku. Jangan oi. Siapa pergi umrah tu belum puasa ke? Jangan ditiru orang Arab tu. Sebab kita kena ada ilmu. Kalau ada ilmu baru betul perbuatan kita. Kalau tak main tiru-tiru aja. Ya. Ketika adalah bayang-bayang suatu seumpamanya dan akan maghrib ketika masuk waktu berbuka. Bila maghrib tu bukalah. Kalau puasa. Bagi orang yang berpuasa. Dan akan insyak pada ketika lenyap benderang, dah tak ada terang lagi dah. Dan subuh pada ketika haram makan. Jangan makan lagi waktu subuh. Dan minuman atas orang yang puasa. Kalau puasa lah. Maka tatkala adalah besok semayang ia dengan aku akan zuhur. Esok datang lagi, 2 kali datang tau. Kali ini dia datang apa? Di akhir waktu. Mula tadi dia datang di awal waktu. Jibril tu datang.
Ngajar Nabi Muhammad, ini dah masuk waktu zuhur, mari kita sembahyang zuhur. Betul? Balik dia. Betul, datang lagi waktu asar, dah masuk waktu asar. Ini adalah awal waktu asar. Mari kita sembahyang asar. Maka sembahyang mereka berdua tu sembahyang asar. Betul, balik Jibril. Betul, datang balik. Ini waktu mulanya waktu maghrib. Mari kita sama-sama sembahyang maghrib. Jibril jadi imam, Nabi Muhammad jadi makmum. Sembahyang maghrib lah mereka. Kemudian datang dia waktu isyak. Ini permulaan waktu isyak. Mari kita sembahyang isyak. Itu subuh dia datang lagi. Ini permulaan waktu subuh. Mari kita sembahyang subuh. Itu permulaan waktunya, awal waktu. Esoknya pula Jibril datang lagi. Kali ini di waktu akhir. Dekat nak habis waktu zuhur dia pun datang. Ini dia waktu zuhur. Mari kita sembahyang dulu dalam waktu zuhur ni. Bila dah sembahyang dah habis, waktu berdoa. Waktu zuhur dah habis. Kata dia Jibril, ngabur Nabi Muhammad. Dah nak budak dah sama bayang dengan yang dibayang tu, katanya waktu zuhur dah habis. Mula dah sembahyang asar. Tapi dia tak sembahyang asar lagi. Jibril balik dulu. Betul, datang di akhir waktu asar, dekat nak maghrib dia datang balik. Sembahyang dulu. Sembahyang asar. Kamu boleh sembahyang asar lagi katanya. Dekat nak maghrib, pum masuk maghrib. Sekarang ni asar dah habis, kata dia Jibril. Faham ke dia macam kat saya ni? Asar dah habis. Dah masuk maghrib ni katanya. Betul, balik. Dekat ujung waktu maghrib dia datang balik. Mari kita sembahyang maghrib katanya. Maka sembahyanglah Jibril dengan Nabi Muhammad waktu maghrib. Tapi di ujung ke di awal? Di ujung waktu maghrib. Bila sampai waktu isyak. Ini dah tak boleh sembahyang maghrib dah. Ini waktu isyak ni katanya. Betul, datang isyak. Dekat nak subuh, dia datang. Sekarang ni tak ada isyak lagi dah. Dah masuk subuh katanya. Begitulah seterusnya. Dua kali dia datang. Kali pertama di awal waktu, esoknya di akhir waktu. Dari situ kita tahu macam mana nak tengok waktu. Bila awal waktu, bila akhir waktu. Itu dia ya. Mana kita ya? Seumpamanya artinya selesai ia ada sembahyang zuhur pada ketika itu. Seperti permula-mulai ia akan sembahyang asar pada hari yang pertama pada ketika itu. Dekat-dekat waktu itu zuhur dah habis kata. Tak ada sembahyang zuhur lagi. Begitu dia balik, begitu datang hujung waktu asar baru dia datang. Begitulah seterusnya. Dan akan isyak pada ketika lenyap benderang dan subuh pada ketika haram makan dan minum atas orang yang puasa. Maka tatkala adalah besok, sembahyang ia dengan daku akan zuhur pada ketika adalah bayang itu seumpamanya. Di awal waktu ke akhir waktu tu? Esoknya tu. Awal waktu ke akhir waktu? Akhir waktu. Esok itu akhir waktu. Hari pertama dia datang di awal waktu. Esoknya di akhir waktu. Artinya selesai ia dapat sembahyang zuhur pada ketika itu. Seperti mulai ia akan sembahyang asar pada hari yang pertama pada ketika itu. Semalam mereka sembahyang asar awal waktu. Hari ini dia sembahyang zuhur di akhir waktu. Dekat nak asar tu baru dia sembahyang zuhur. Nak tunjukkan ini awal waktu, ini akhir waktu. Jangan pula esok perempuan orang itu juga, tuan-tuan pun orang itu juga. Nunggu dah dekat dah habis subuh tu baru sembahyang subuh. Ini Allahuakbar. Jangan. Kerana melambat-lambatkan sembahyang waktu tu, sembahyang fardu tu apa hukumnya? Apa hukumnya? Sekali lagi, apa hukumnya? Hukum ada 5 aja, mana ada berdosa? Ada 5 hukum. Wajib, haram, makruh, sunat, harus. Apa hukumnya? Melambat-lambatkan sembahyang, apa hukumnya? Haram. Kalau haram, apa artinya? Berdosa. Kalau berdosa ke mana? Orang yang berdosa ke mana? Neraka. Siapa yang dah angkat tangan? Lantak lah. Kata dia aku siapa yang masuk neraka? Angkat tangan. Tengok benar, nak apa? Nak angkat gambar ni kamera ni tau. Nak masuk dalam Facebook. Tahu ke Facebook? Ini esok ada dalam Facebook, tahu. Ni gambar pembuat sini. Hukumnya berdosa sengaja lambat-lambat. Apa kata Allah dalam Quran? Fawailul lil musallin allazina hum an salatihim. Ujung apa? Sahun. Neraka wailah bagi mereka-mereka yang sembahyang yang mereka itu lalai di dalamnya. Orang yang lalai dalam sembahyang dia ke mana? Masuk neraka yang bernama wail.
Wal tu bukannya nama neraka. Dia tu nama satu lembah dalam neraka Jahannam. Neraka namanya Jahannam. Satu lembah dalam neraka Jahannam. Yang kalau seekor burung terbang dari tepi ke tepi, memakan masa 500 tahun penerbangan. Siapa nak angkat tangan? Kalau enggak, ya. Lalai dalam sembahyang. Lalai dalam sembahyang ada 4. Dengar elok-elok tuan-tuan dan puan. Lalai dalam sembahyang ada 4 jenis. Yang pertama, lalai dalam dia sembahyang. Tengah sembahyang pergi pasar malam, milih bawang, milih halia, milih ubi kentang, milih ikan bilis dalam sembahyang tu. Mula baca Bismillahirrahmanirrahim. Hati pergi mana? Pergi pagi Jumaat tu. Ke mana? Pagi Jumaat pergi mana? Pergi ke Simpang 4. Pagi Jumaat dia sembahyang tu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hatinya pergi ke Simpang 4. Tengah milih bawang lah, milih daging lah. Pergi jumpa dengan Jamal lah, milih sayur situ. Kenal Jamal? Milih sayur situ. Lagi apa? Itu lalai yang pertama. Tengah sembahyang nampak Siti Nurhaliza. Tengah sembahyang nampak Ning Baizura. Tengah sembahyang nampak apa? Itu dia mah. Dia mah. Tengah sembahyang nampak apa? Nampak Undertaker. Kenal ke mana? Tengah sembahyang nampak The Big Show. Kenal ke tak? Tengah sembahyang nampak The Rock. Tengah sembahyang nampak P. Ramlee. Itu lalai yang pertama. Lalai dalam sembahyang. Yang kedua, lalai sembahyang di dalam waktu. Dia sembahyang tapi di luar waktu baru sembahyang. Subuhnya pukul 8 baru sembahyang. Lalai lah tu. Ada tak pernah tengok orang sembahyang qada subuh waktu nak sembahyang jemaat? Ada ke tak? Ada tak? Orang nak sembahyang jemaat, orang sembahyang sunat dia mah Allahumma hdini fi man hadait. Lalai lah tu. Lalai sembahyang dalam waktunya. Zuhurnya pukul berapa? Pukul 5 baru zuhur. Lagi? Asarnya pukul berapa? Pukul 7.30 baru asar. Dan itu lalai dalam waktu. Yang ketiga, lalainya ini orang lelaki saja. Orang perempuan nak masuk. Yang ketiga, lalai bagi orang lelaki. Apa dah? Mengerjakan sembahyang dalam waktu berjamaah. Orang lelaki apa hukumnya sembahyang berjamaah? Orang lelaki apa hukumnya sembahyang berjamaah? Wajib fardu kifayah. Dia mesti 5 waktu sehari semalam berjemaah. Dengar ke dia main ni? Ada 5 orang ni. Dia luar tadi ada 2-3 orang. Orang lelaki belakang. Dengar ke dah? Mesti semayang berjamaah dalam waktu fardu kifayah. Siapa semayang seorang-seorang di rumah tak ada berjemaah, kata Nabi, semayangnya sesat. Semayangnya sesat. Walau annakum sallaitum fi buyutikum kama yusalli hadzal mutahallifu fi baitih la taraktum sunnata nabiyikum walau taraktum sunnata nabiyikum la dhalaltum, kata Nabi. Sekiranya kamu sengaja sembahyang di rumah kamu, saja di rumah, bukan tak dengar azan tapi tak siuk, tepi surau, tapi saja tak siur nak datang. Ni orang lelaki aja, perempuan tak apa. You are excused, dimaafkan, kerana mereka tak wajib. Ini orang lelaki aja ya. Dengar azan saja tak siur nak datang ke surau. Ada ke tak ada orang kopi tu? Tanya dia baru lekas je dia banyak dah. Bukan dia banyak. Lekas je nyawa-nya. Saja aja. Maka kamu telah meninggalkan sunnah Nabi kamu, kata Nabi ya. Barang siapa meninggalkan sunnah Nabi kamu, maka sesatlah kamu, katanya. Mayang tu sesat. Tak dapat pahala. Mayang tu sah tapi tak dapat pahala. Tak dapat apa-apa ganjaran. Itu dia ya. Kalau seorang-seorang semayang di rumah. Kalau nak semayang di rumah juga, mesti bersama dengan isteri dan anak-anak. Baru dia sah. Baru dia bukan sesat. Itu sesat yang ketiga. Bagi orang lelaki sahaja. Sesat yang keempat, ada 4 jenis sesat tadi ya.
Yang keempat, dia dia tidak menunaikan tuntutan sembahyangnya. Dalam sembahyang ni ada tak aku janji, puan-puan, tuan-tuan, ada tak aku janji dalam sembahyang? Ada ke tak ada? Apa aku janjinya? Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, kata Allah. Sesungguhnya sembahyang aku, ibadah aku, hidup aku, mati aku adalah menurut perintah kamu yang menjadi Tuhan sekalian alam. Maknanya kita hidup nak ikut perintah Allah, mati pun nak ikut perintah Allah. Dah janji tu. Kita janji dalam diri kita tu kepada Allah. Aku nak ikut perintah kamu sama ada dalam hidup atau dalam mati. Tiba-tiba dalam hidup tak ikut perintah Allah. Bila keluar nyemur kain, apa? Ketan dada. Ikut perintah Allah kan nyemur kain ketan dada tu. Ada dengar ke mana? Suara saya kuat pun tak dengar lagi kan? Nyemur kain ketan dada tu ikut perintah Allah kan? Bila datang suami balik-balik nengkin suami ikut perintah Allah ke tu? Apa ni? Apa? Padahal tadi janji dah tu. Apa lagi? Didik anak ikut perintah Allah dah. Didik anak macam mana? Cukup anak tu umur 7 tahun apa buat? Suruh dia semayang. Kalau dah umur 10 tahun tak semayang juga apa buat? Pukul. Ada pernah pukul anak tak semayang tak? Tengok jari saya ni. Semua kena. Ini pun kena juga. Ada tak pernah pukul anak tak semayang? Sepertinya anak tak ada tak semayang lah. Alhamdulillah lah ya. Kena pukul. Bukan saya nyuruh ni. Siapa nyuruh? Pukul lah. Udah umur 10 tahun tak semayang juga. Pukul lah. Melambat-lambatkan semayang. Pukul. Bagi sakit. Jangan. Bagi sakit. Jangan bengkak, jangan luka, jangan patah. Itu boleh. Pukul bagi sakit. Bagi dia ingat. Bagi dia ingat. Udah umur 10 tahun tu suruh menutup aurat. Udah umur 10 tahun suruh semayang. Jangan bagi dia pakai seluar pendek lagi dah umur 10 tahun. Bukan saya nyuruh ni, siapa nyuruh? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umur 7 tahun apa kata Nabi? Muru auladakum bis-shalah wa hum abna'u sab'a sinin, kata Nabi. Perintahkan anak kamu dengan semayang setelah berumur 7 tahun. Anak terujah 1 mesti suruh semayang. Cuma tak ada hukum, jangan ada pukul. Suruh aja. Semayang mat. Subuh-subuh tu gerakkan. Minah bangkit, semayang. Subuh-subuh tu. Lantaklah sejuk macam mana pun. Suruh semayang. Udah 10 tahun tak semayang, balik tanya, udah semayang belum? Belum, pang, pukul. Jangan bagi bengkak, jangan bagi luka, jangan bagi patah. Tapi biar dia rasa sakit. Kerana tugas kita nak memelihara diri kita dan keluarga kita daripada api neraka. Tak nak mereka tu masuk neraka. Jadi kita latih mereka tu. Ini dah umur 25 tahun baru nyuruh semayang. Macam mana budak tu nak semayang? Udah umur 25 tahun. Mat, semayang mat. Dia pun jekir mata. Udah mak takut dengan mat. Dah tak berani. Cuba start daripada umur 7 tahun. Tak berani dia mah. Tegas. Saya ada. Memang tegas. Sebab itu anak-anak saya tak berani dengan saya. Sebab semayang lah. Bukan kita nak jadi garang tak tentu hala. Tapi kita tak nak mereka tu masuk dalam neraka. Hari ni payah kita mendidik anak-anak kita apa? Pasal dah besar baru nyuruh. Mana maunya? Itu yang payahnya. Kita biarkan dia. Kita disuruh la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Anak kita deng tepi jalan. Ada tak berlaku hobi tu? Di SMTD ni tak ada lah. Tempat lain ada tak? Ada. Itu sebab payah kita nak mendidik anak-anak muda kita. Sebab kita tak latih daripada kecil lagi. Itu lalai. Lalai yang keempat. Lalai daripada melaksanakan tuntutan semayang.
Orang yang berjanji dengan Allah dia nak hidup cara perintah Allah Taala. Apa saja nak ikut perintah Allah Taala. Makan ikut perintah Allah, minum ikut perintah Allah. Lagi apa? Ekonomi ikut perintah Allah, pendidikan ikut perintah Allah, nikah kahwin ikut perintah Allah, kenduri kenara ikut perintah Allah, berpakaian ikut perintah Allah. Keluarga bergaul dengan suami ikut perintah Allah, suami bergaul dengan isteri pun ikut perintah Allah. Semua dah janji tu. Kita dah janji dengan Allah nak ikut perintah Allah. Tiba-tiba kita ikut perintah syaitan. Mungkin janji kat nama tu. 5 kali sehari berjanji, 5 kalilah dia mungkir janji. Orang mungkir janji itu tanda apa? Tanda apa? Orang munafik. Salasum fil munafiq, kata Nabi. Ada 3 tanda orang munafik. Idza haddasa kazzaba. Bila dia bercakap bohong. Wa idza wa'ada akhlafa. Bila dia berjanji dia mungkir janji. Wa idza tumina khana. Bila dia diberi amanah dia dia khianat. Itu 3 tanda orang munafik. Jadi kita jangan masuk dalam golongan orang munafik. Itu 4 tuntutan sembahyang tadi Kita dah janji tadi. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kalau gagal kita melaksanakan keempat-empat tuntutan itu, mati besok akan dimasukkan dalam neraka wail. Fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun. Bukan itu aja. Orang yang malah memudah-mudahkan sembahyang ni ada 15 seksa dia dapat. Mereka memudah-mudahkan sembahyang 15 seksa. 6 di dunia, 3 ketika nak mati, 3 dalam kubur, 3 lagi di akhirat. 6, 3, 3, 3. Ini bukan nombor ekor ni. 6 seksa di dunia apa? Yang pertama, disempitkan kehidupannya. Sempit hidupnya. Macam-macam masalah dalam hidup dia. Duit tak cukup lah, barang hilang lah, rumah terbakar lah, apa macam-macam lah. Motor hilang lah, anak jahat lah, anak tangkap di polis lah. Macam-macam masalah hidupnya. Allah sempitkan hidupnya. Suami tak nak bagi nafkah lah, macam-macam lah. Dia apanya? Dia uji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, disempitkan hidupnya. Kalau ada masalah dalam hidup tu, cek sembahyang dulu. Cek sembahyang kita dulu. Kalau ada apa-apa masalah dalam hidup. Itu yang pertama. Yang kedua. Yang kedua apa? Allah hilangkan tanda kesolehan pada muka orang tu. Kita tengok orang tu walaupun dah tua berserabut rupanya. Ada orangnya kalau dah tua kita tengok dia tu apa? Bercahaya je rupanya, berseri-seri je rupanya. Ada tak? Tenang aja rupa kita tengok dia. Kita pun selesai masalah tengok dia. Tapi ada tak orang yang kita tengok dia tu berserabut je rupanya? Ada tak? Kita pun rasa berserabut tengoknya. Ada tak? Itu hilang. Seri ni, silang apa nama? Hilang tanda kesolehan di muka orang tu. Itu yang kedua. Yang ketiga, amalan-amalannya tidak diterima oleh Allah kalau dia sembahyang tak beres. Kenuri lah. Orang Melayu suka penuh kenuri. Bila dia mati ni 3 hari lah, 7 hari lah, 40 hari lah, 100 hari lah. Itu orang Melayu. Tak terima dia Tuhan kalau dia tak sembahyang. Puasa rajin, sembahyang tak rajin. Ada tak orang puasa rajin tapi sembahyang tak rajin? Ada. Tak terima Tuhan sembahyangnya. Sedekah rajin tapi tak sembahyang, tak terima Tuhan. Itu yang ketiga ya. Amalan-amalannya tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Yang keempat, 6 tadi ya, siksa di dunia ni. Yang keempat, doanya tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Berdoa bukan main rajin ya. Berkejam-kejam doa tu naik lenguh tangan tu. Tak terima di Tuhan. Kita tidak diterima di Tuhan doa kita.
Yang kelima, kita tak ada bahagian daripada doa orang-orang yang soleh. Orang-orang soleh mendoakan kita. Ya. Tu imam hari Jumaat didoakan kita, Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Ya Allah, ampunkanlah dosa orang sekalian, orang muslimin, muslimat, orang beriman lelaki dan perempuan. Didoa oleh orang soleh. Tu imam masjid mendoakan kita. Tapi orang tak semayang tak dapat bahagian doa itu. Yang dapat orang semayang, orang tak semayang tak dapat. Itu yang kelima. Yang keenam, dia mati keluar dari dunia tidak membawa iman. Kalau tak ada beriman, mati apa? Orang mati tak beriman, mati apa gelarnya? Ya Allah, dia tak erti ke? Orang tak beriman, mati apa gelarnya? Kufur, kafir. Tak faham kafir saja lah pun. Itu di dunia ni 6 seksa. Yang kedua, 3 seksa ketika nak mati. Dekat-dekat nak mati tu, yang pertama dia mati dalam keadaan hina. Matinya tu dalam keadaan hina. Tengah minum arak, ngok, mati. Ada tak orang apa tu? Hina. Tengah nari, that's the way I like it. Dom mati. Betul? Hina mati kalau tak sembahyang. Ataupun tengah nyanyi, kalau tidak ada yang punya, mari kita jalan bersama. Dom mati. Betul? Siapa nak katakan? Mati dalam keadaannya hina. Dalam yang hina ni bukan mesti di jamban aja. Di masjid pun boleh tak mati lah hina? Boleh tak? Dia pergi masjid. Dalam masjid dia ngumpat orang. Sidi tu anu dom mati. Betul? Hina ke boleh tu? Hina lah tu. Walaupun di masjid matinya. Tadi dia mati dalam keadaan hina. Orang mati di tandas tu ada tak mulia matinya? Kalau dia nak masuk tandas, dia ikut adab masuk tandas. Tutup kepala, pakai kasut dan sebagainya, doa dulu sebelum masuk tandas. Tiba-tiba dalam tandas dia mati. Ya betul? Mulia ke hina? Mulia matinya. Tapi sebaliknya kalau dalam masjid pun kalau tengah ngumpat, hina matinya. Itu yang kedua. Mati itu pertama kedua. Yang pertama ya. Mati dalam keadaan hina. Yang kedua, dia mati dalam keadaan yang amat dahaga. Amat dahaga. Kalau dia bagi 7 lautan dia minum pun tak lepas dahaganya. Itu sebab tuan-tuan dan puan-puan kalau tengok orang dah mati tu, masa itu wajib kita tuangkan air, sudukan air dalam kerongkong dia tu ya. Masa itu. Jangan biarkan dia mati dalam keadaan dahaga penuh. Yang ketiga, dia mati dalam keadaan lapar. Lapar penuh. Itu apa? Ketika nak mati. 3 seksa ketika nak mati. Yang pertama, mati keadaan hina. Yang kedua, mati dalam keadaan yang sangat dahaga. Yang ketiga, mati dalam keadaan sangat lapar. Mana tak? Mana tak antara 3 ni? Atas? Kalau tak ada? Kalau tak ada? Jangan sekali-kali meninggalkan sembahyang. Dengar ke ni? Di luar tu ada bising sikit, tak apa, dengar ni ya. Jangan sekali-kali meninggalkan sembahyang. Itu ketika nak mati. Dalam kubur ada 3 seksa. Ada 3 seksa dalam kubur. Pertama, dihimpit bumi. Tengok jari saya ni. Apa ni? Apa? Sehingga berselisih tulang rusuk. Itu dalam kubur ya. Itu yang pertama. Yang kedua, didatangkan ular dengan kala, mematuk-matuk, memukul-mukul, menggigit-gigit sampai hari kiamat. Ular tu mematuk-matuk, menggigit-gigit, memukul-mukul dia sampai hari kiamat. Namanya pun teruk ular tu. Suja'ul Aqra' namanya. Dia gerun tak dengarnya. Namanya kerak. Tidak ketakut dengarnya. Itu nama ularnya. Panjang ular tu berapa? Berapa panjang ular tu? Dari kepala sampai ke ekor, sebulan perjalanan. Nak tahu banyak mana? Start jalan hari ni.
Sebulan kan, sebulan lagi lepas ni berhenti. Hang mana berhentinya? Itu lebih panjang. Ada dari sini ke Simpang 4. Kita berjalan kaki ni, ada ke dari sini ke Simpang 4 tu sebulan? Dari sini ke mana? Ha? Mungkin dari sini ke Johor Bahru kot. Itu lebih panjang. Kala pun begitu juga. Ya, panjangnya sebulan perjalanan. Itu yang kedua. Yang ketiga, dimasukkan api neraka ke dalam kubur. Api neraka itu masuk dalam kubur, tahu? Api neraka apa buatnya? Gosok-gosok aja. Apa buatnya? Dibakar je lah mayat dalam kubur tu. Dibalik-baliknya mayat tu. Macam orang manggang apa? Macam orang manggang apa? Barbecue. Mana pula ayam pula? Tahu barbecue? Barbecue tak tahu? Babi lah tu. Barbecue tu babi lah. Dipusing-pusing. Macam tu lah. Itu apa nak? Seksa dalam kubur. Yang seterusnya, 3 seksa di akhirat. 3 seksa di akhirat. Yang pertama, Allah pandang dia dengan pandangan murka. Tahu apa arti murka? Murka itu artinya apa? Sayang. Apa? Marah. Allah marahkan dia. Yang kedua, dia dibelenggu di akhirat. Tahu belenggu? Diikat kaki tangan tu. Diikat kaki tangan tu dengan rantai neraka. Rantai tu dari mana? Dari mana nak rantai tu? Dari neraka. Sebenarnya warna rantai tu apa? Api neraka tu bila makor rantai tu, apa warna rantai tu? Merah lah, menyala rantai tu. Diikat tu. Kemudian dimasukkan dalam mulut. Apa yang masuk dalam mulut? Rantai tu dimasuk dalam mulut, kemudian dikeluarkan ikut punggung. Lepas itu diikat balik. Ikat. Lepas itu diheret daripada kubur sampai ke padang mahsyar. Itu di akhirat tu ya. Sudah kiamat dunia tu. Dan dia yang ketiga, dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Nama nerakanya Saqar. Sin Qaf Ra. Saqar. Ditanya Tuhan, "Ma salakakum fi saqar?" Apa yang menyebabkan kamu ni masuk dalam neraka Saqar? Mereka menjawab, qalu, berkata mereka, lam naku minal musallin. Kami terdiri daripada orang yang tak sembahyang. Ini 15 seksa. Orang yang meninggalkan sembahyang atau orang yang memudah-mudahkan sembahyang. Orang yang kadang-kadang sempat sembahyang, tak sempat tak sembahyang. Esok 15 seksa. Siapa nak? 15 seksa. 6 di dunia lagi. Sekali lagi. Apa yang ni? 6 di dunia lagi. 3 belum, kubur belum lagi. 6 di dunia lagi. 3 ketika nak mati. Lagi. 3 lagi dalam kubur lagi. 3 lagi di akhirat. Ingat nombor tu. Berapa nombornya? 6 3 3 3. Ini semayang tuan-tuan dan puan ya. Kena laksanakan dalam hidup kita. Jangan harus tinggal semayang. Ya. Nanti kalau saya nak akan cerita satu cerita insya-Allah ya. Kita baca yang ni dulu. Habis ni kan baru saya ceritakan. Bayang yang seumpamanya, artinya selesai ia daripada semayang zuhur, pada ketika itu seperti mulai ia akan semayang asar pada hari yang pertama pada ketika itu. Dan akan asar pada ketika adalah bayang itu diumpamanya daun asar tu, bayang tu seumpama dengan benda yang dibayangi. Dan akan maghrib ketika berbuka orang yang puasa. Orang puasa dah waktu maghrib, dah tak nampak lagi ya. Dan akan isyak hingga 1/3 malam. Isyak ni 1/3 malam. Dan akan subuh, maka masuk ia pada terang. Bila naik fajar siddiq itu masuk waktu subuh. Dan berkata Jibril, ini waktu apa? Waktu nabi-nabi yang dahulu daripada engkau. Rupanya nabi sebelum itu pun ada juga waktu-waktu yang mereka semayang ya. Dan waktu barang yang di antara dua waktu ini, itulah waktu ini. Wallahu alam. Itu pelajaran kita hari ini. Saya nak cerita tadi. Ya. Ada satu tempat. Ini last ni cerita ni ya.
Ada satu tempat, satu pasang suami isteri. Mereka sudah kahwin berbelah-belah tahun, tapi tak dapat anak. Jenuh dah. Jumpa Tok Pawang, tak juga mau. Jumpa Tok Pawang Duan, tak juga mau. Kenal ke tak? Tak kenal? Tak juga mau. Jumpa Tok Pawang Sidi, tak mau juga. Jumpa Tok Pawang Pian, tak mau juga. Jenuh. Makanlah pamoga. Lagi apa makannya? Tahu ke pamoga? Makanlah jus hidayah, tak mau juga. Makanlah juga makjun Pak Tani, tak mau juga. Makan makjun apa lagi? Makjun Intan, tak mau juga. Makan kopi jantan, tak mau juga. Makan kopi jande, tak mau juga. Jenuh berbelah-belah tahun, tak kanak-kanak. Pada satu hari dia minum kopi di satu warung. Di mana minum kopinya? Dengan roti canai. Di mana? Di ke mana? Kedai mamak. Bukan kedai mamak. Di mana? Dekat Kilang sana, tahu? Dekat Kilang Mamak Dewan tu. Yang Pian selalu jumpa saya situ tu. Minum kopi situ. Tengah minum tu di situ ada satu orang tua. Negur dia. Kamu dah lama kahwin dia. Tapi kamu tak dapat anak ya. Kamu tak ada anak? Tak. Ada pula tak ada. Sudah belah-belah tahun kahwin tak dapat anak. Tak ke tak ada anak? Kalau dah belah-belah tahun mesti tak kan? Tak kata. Kalau tak, pakcik nak bagi kamu satu petua. Tak tak? Bagi pakcik. Saya tak pernah kata. Kalau kamu tak anak, kata dia pakcik tu, kamu kena bernazar. Kena bernazar. Kalau kamu bernazar, cepat dah dapatnya nanti. Kerana Allah akan cepat kabulkan nazar kamu tu. Tapi kamu nazar tu mesti nazar yang baik-baik. Nazar yang pelik-pelik. Nazar kamu tu biar yang pelik-pelik. Jangan yang biasa-biasa aja. Biar yang pelik-pelik. Dia pun balik. Balik jumpalah dia dengan isterinya. Ling-ling. Dia panggil isterinya Ling tau. Tuan-tuan begitu juga balik kan panggil isteri Ling tau. Ling-ling. Jangan kop. Jangan tambah kop tau. Ling aja. Kalau tambah kop apa? Jadi lingkup. Ling-ling. Tadi saya dapat petua tau. Petua apa bang? Kata dia, isterinya. Kalau kita nak dapat anak, ada orang ngabur kepada saya. Kalau kita nak dapat anak, kena bernazar, kata. Tapi nazar tu biar pelik-pelik sikit, katanya. Atas kita nazar lah bang, kata dia isterinya. Carilah apa nazar yang pelik-pelik, kata. Fikir kita, beginilah bang. Abang botak kepala, kata. Kalau dapat anak, abang botak kepala. Itu tidak pelik, kata dia abangnya. Apa peliknya? Kojek pun botak kepalanya, kata. Kenal ke Kojek? Ronaldo pun botak kepalanya, kata. Ada apa abang? Kata, mari kita fikir sama-sama. Fikir. Kata suami dia. Saya ada satu pendapat. Saya ada satu pendapat. Kalau kita dapat anak, kita dua-dua orang minum air kencing anjing. Tak ada fikir isteri tu terus setuju je. Saya setuju bang, kata. Kita akan minum air kencing anjing, kata. Maka bernazarlah mereka kalau dapat anak apa? Kalau dapat anak apa? Nak minum air kencing anjing. Dah bernazar tu. Dengan izin Allah Ta'ala, tak lama kemudian mengandunglah isterinya. Itu dengan izin Allah Ta'ala, ya. Bukan kerana nazar tu. Kerana apa? Kerana Allah dah izinkan. Mengandunglah isterinya. Dan tak berapa lama lepas tu, beranaklah isterinya. Dapat seorang anak lelaki yang sangat comel. Dapat anak seorang lelaki yang sangat comel. Gembira benar lah dia. Kedua-duanya gembira benar. Punyalah seronok tak tahu nak ngabur kan ya. Gembira benar. Sampai lupa mereka akan nazar tu. Tak teringatkan nazar tu. Seronok benar. Lama-lama budak itu dah besar sikit, sudah berpenyakit, meragam, nak koyak saja.
Allah. Jenuh bagi Waterbury compound tak mau juga. Bagi tonic cap gajah tak mau juga. Bagi apa lagi? Bagi Panadol tak mau juga. Ya. Bagi apa lagi? Jus Hidayah tak mau juga. Macam-macam bagi tak mau. Jenuh. Ketuk pintu pak aku mau jadi Ahmad Albab, mau diam. Tak mau juga. Ya. Lama-lama dah berbulan-bulan koyak ngobak aja budak tu. Sudahnya mereka sudah hilang fikiran, pergi jumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni cerita zaman Rasul ni tau. Berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, anak kami ni tak maunya berhenti-henti menangis aja. Tolonglah ya Rasulullah, carikan ubatnya kata. Ya. Rasulullah tanya dia, apa sebab ni? Kamu ada satu hutang ke? Baru teringat. Ya Rasulullah, betul. Dulu kami ada nazar. Isteri pun kata, ya Rasulullah, ada nazar, kami dah terlupa. Apa nazar kamu? Kata Rasulullah. Apa nazar? Apa nazarnya? Minum air kencing anjing. Itu nazarnya. Marah Rasulullah kepada kedua mereka. Lain kali nak bernazar, jangan nazar benda-benda haram. Tak boleh, ya? Jangan kalau anak aku lulus periksa aku nak makan daging babi, tak boleh. Kalau anak aku dapat 5A UPSR, aku nak makan apa? Sup kucing, tak boleh, ya? Yang haram-haram jangan. Yang wajib-wajib pun tak boleh tau. Boleh ke nazar yang wajib-wajib? Aku kalau sembuh dari penyakit, aku nak sembahyang 5 waktu. Boleh ke nazar begitu? Boleh ke tak boleh? Ngapa tak boleh? Ngapa tak boleh? Kalau tak baik tak boleh sembahyang ke? Kalau tak baik tak boleh sembahyang ke? Kalau baik ke tak baik pun dia kena sembahyang 5 waktu. Yang wajib tak boleh, yang haram pun tak boleh, yang makruh pun tak boleh. Yang boleh nazar ni benda-benda harus dan juga benda-benda sunat. Sunat dengan apa? Aku kalau lulus anak aku 5A, aku nak puasa sunat. Itu tak apa. Jadi sunat tu jadi apa? Jadi wajib. Puasa sunat tu jadi apa? Jadi wajib. Itu boleh. Yang harus boleh. Nak kotak kepala boleh. Lagi apa? Nak apa lagi yang harus? Macam mana? Bantu masjid. Mandi di masjid. Boleh. Mandi di masjid. Tapi orang perempuan kena jaga lah. Janganlah. Ketan dada aja mandi tu. Kena jaga sikit. Aurat tu kena jaga. Boleh. Yang harus boleh. Yang harus boleh. Yang sunat boleh. Yang makruh tak boleh. Yang haram lagi tak boleh. Yang wajib pun tak boleh. Tapi tak apa kata Rasulullah. Saya boleh tolong kamu selesaikan masalah kamu kata Rasulullah. Kamu tunggu hari hujan. Ini penyelesaiannya. Kamu tunggu hari hujan. Bila hujan hari tu, kamu tengok ada rumah di hujung Madinah tu, ada rumah atap sekian warnanya. Tak ada kabarnya apa warna pun ya. Kamu pergi kepada cucu atap itu, bawa gelas ni, ambil air yang turun dari cucu atap tu, minum airnya. Selesailah masalah kamu kata Nabi. Ya, heran suami isteri itu macam mana ya Rasulullah, itu penyelesaiannya tak adalah teruk benar itu katanya. Apa pasal macam itu pula ya Rasulullah? Jawab Rasulullah, dalam rumah itu ada orang yang tak semayang. Orang yang tak semayang, air hujan yang turun dari rumah cucu atapnya tu nilainya sama taraf dengan air kencing anjing. Faham ke macam mana? Artinya mulia ke hina? Hina benar di sisi Allah. Orang yang tak semayang, air hujan yang turun dari cucu atapnya tu sama nilai dengan air kencing anjing. Hari ni ada dah air kencing anjing yang turun dari cucu atap rumah-rumah orang-orang di Malaysia ni? Ada ke tak ada? Tengok rumah mana orang yang tak semayang masuk dalam rumah tu. Nanti bila hujan turun, air yang turun dari cucu atap itu sama nilai dengan air kencing anjing. Begitulah hinanya orang yang tak semayang di sisi Allah Subhanahu Wa Taala.
Bukan itu saja tuan-tuan dan puan. Orang yang tak sembahyang nanti akan dibangkitkan rupa apa? Rupa babi. Tak benar? Rupa babi. Hidungnya merepang je. Seperti hidungnya. Rupa babi. Hitam lah tu. Ya. Akan dibangkitkan rupa babi. Sebab kalau dia tak sembahyang. Ini dia. Apa namanya? Kepentingan sembahyang tu. Oleh yang demikian jangan sekali-kali kita berani untuk meninggalkan sembahyang walaupun satu waktu. Ini ramai yang berani ni. Raya langsung tak sembahyang. Orang ziarah sini, ziarah sana, ziarah sini, masuk panggung wayang ini, masuk panggung wayang langsung tak sembahyang. Begitu juga bila kahwinkan anak, sudah tak sembahyang. Ya. Asyik nyambut tetamu aja. Salah. Poket penuh, sini penuh, sini penuh, sini penuh, sini penuh. Apa? Ngapa? Sudah penuh apa? Penuh dengan envelope. Sembahyang saya dah. Ya, satu waktu tinggal sembahyang. Masuk neraka berapa lama dah saya khabar tadi? Berapa lama? 60 tahun. Itu dunia ke akhirat. Dunia ke akhirat. Akhirat. Dunianya 21.900.000 tahun. Itu dia kepentingan sembahyang ya, tuan-tuan dan puan. Cukuplah untuk hari ini. Jadi daripada sekarang ni sampai bila-bila kita kena pentingkan sembahyang. Kemana pergi tak apa? Pergilah tengah hari nak kapal, tengah hari nak ketul ensin, tengah hari nak ke mana, tapi pasti dia sembahyang. Jangan tinggalkan sembahyang. Walau macam mana sibuk sekalipun. Ramai ada orang tak sembahyang kerana nak pergi mancing waktu asar. Ramai ke tak? Ramai. Ramai ada orang tak sembahyang kerana pergi ke pekan. Langsung tak sembahyang. Jangan kita jadi orang begitu. Ya. Lewat kalau uzur syar'i tak apa. Tapi kalau saja-saja dilewatkan tak boleh. Kalau dia umpamanya dia boleh sembahyang, nantilah kejap, tiba-tiba mati dia. Sedangkan dia boleh sembahyang. Dalam waktu tu dia mati sebelum sembahyang. Mati dia ketika itu. Tak tentulah apa-apa hal ya. Mati ditimpa di atap ke, ditimpa di awat-awat ke, mana tahu kan? Patut diulur ke? Nantilah aku nak nyemur kain dulu. Waktu dah masuk dia nyemur patut diulur, mati macam. 500 tahun lambat masuk syurga. Padahal dia boleh sembahyang tu, dia memang kaki sembahyang betul, tapi lewat sikit. Saja-saja dilewatkannya. Sedangkan waktu dah masuk. Berapa tahun lewatnya? 500 tahun lambat masuk ke dalam syurga. 500 tahun ni dunia ke akhirat. Akhirat. Ini dia tuan-tuan dan puan ya. Sebab itu jangan sekali-kali melewatkan sembahyang. Bila cukup aja waktu datang ke surau. Berjemaah. Perempuan boleh datang berjemaah? Boleh, tak salah ya. Tapi terutama lelaki. Wallahu alam. Sekian dulu untuk pagi ini. Ada masalah? Ya.